各位同胞，今天很光荣能到这里跟大家演讲。我看到各民族集合在一起，这个是非常好的现象，所以这个就是证明马来西亚有希望了。我们马来西亚人民可以做自己的决定。Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, kita sedia maklum Barisan Nasional untuk kali ini seolah-olah tidak lagi ada apa-apa isu yang boleh diketengahkan. Kita sudah menyaksikan 12 kali pilihan raya dan ini kali ke-13. Kalau 12 kali kita ditipu, 12 kali janji tidak dipatuhi, 12 kali rakyat dikelentong, takkanlah kali ke-13 kita juga turut ditipu, dikelentong dan tetap menyokong secara buta terhadap satu kerajaan yang secara total bankrupt dari segi idea dan dasar. Inilah sebab kita lihat kali ini agak peliknya ialah dalam pilihan raya yang ke-13 ini, UMNO nampak seolah-olah, Barisan Nasional nampaknya seolah-olah tidak ada isu. Kita lihat kain rentang pun, banner pun, selain daripada undi Barisan Nasional, macam tidak ada isu yang telah diketengahkan. Yang ada apa? Yang ada video lucah. Yang ada fitnah dan pelbagai tomahan. Dan kita rasa macam seolah-olah mereka tidak lagi sanggup untuk membawa rakyat maju ke depan. 我们在这第13届大选可以看到，好像国政已经失去了方向，党完全没有不知道要怎么样把我们国家领导向前进。Dan apa yang kita rasa marah adalah kerana sepatutnya dalam pilihan raya kita akan buat perbandingan sama ada Pakatan Rakyat atau UMNO Barisan Nasional mampu membawa dasar yang lebih membantu dari segi kebajikan rakyat. Tapi sebaliknya, kali ini kita lihat seolah-olah Pakatan Rakyat yang menentukan agenda. Sebelum ini, kita yang tentukan apakah isu. Kami contoh isu feodal. Sebelum Pakatan Rakyat mendengarkan isu kebajikan rakyat, warga feodal langsung tidak dipeduli. Bagi Barisan Nasional, cara untuk menyelesaikan masalah feodal, kita buat listing. Jadikan feodal disenaraikan dalam bursa saham. Tapi apa maknanya kalau feodal disenaraikan dalam bursa saham untuk warga feodal yang di bawah ini? Selain daripada kita dapat sekeping kertas, dia tidak bermakna. Yang kini dihadapi oleh feodal adalah masalah yang dihadapi oleh generasi kedua dan ketiga dan seterusnya, keempat dan kelima dan seterusnya. Adakah Barisan Nasional mampu kemukakan satu dasar yang dapat menyelesaikan masalah ini? Selama ini
Kita sudah menanti 40 tahun. Anak yang kecil sudah besar. Dan yang kita cuma tinggal adalah menunggu. Akhirnya anak-anak muda terpaksa keluar ke tempat lain untuk merantau dan mencari rezeki di tempat lain. Dan ini yang menjadikan penderitaan yang kita berhadapi. Tidak ada masalah kalau kerajaan menyusun dengan betul, supaya anak-anak kita dapat satu latihan dan pendidikan yang baik, supaya mereka dapat kejayaan yang lebih sesuai bila mereka berhijrah ke kawasan bandar. Tapi itu pun tidak dibuat. Yang kita lihat ialah kerajaan seolah-olah lepas tangan saja. Mereka, anak-anak muda kita, dibiarkan cari makan sendiri, dibiarkan mereka untuk berusaha sendiri. Dan sebaliknya, Barisan Nasional berani datang kata, ini adalah kerajaan yang bawa pembangunan kepada negara kita, kerajaan yang mampu membela nasib rakyat. Kemananya? Kita kawasan Bentong ini tidak jauh. Sebenarnya Bentong ini dekat dengan ibu kota. 1 jam setengah tak sampai, kita sudah sampai Kuala Lumpur. Barisan Nasional sentiasa ugut orang kampung. Jangan sokong pembangkang, jangan sokong PAS, DAP atau keadilan. Kerana kalau kita sokong pembangkang, kita akan hentikan semua pembangunan. Biarlah kita lihat adakah ini benar. 国政口口声声说如果不支持国政，这个地方就没有发展，只有国政才可以带来发展。Cuma hanya Barisan Nasional saja yang mampu bawa pembangunan. Biarlah kita lihat fakta. Apa faktanya? Kalau benar kerajaan akan abaikan pembangunan kerana rakyatnya atau pengundinya menyokong pembangkang, kalau itu betul, saya ingin tanya, di semua parlimen-parlimen yang ada di Malaysia, yang paling pesat pembangunan sudah tentu di Kuala Lumpur. Ini kita tidak boleh nafikan. Betul? Di Kuala Lumpur ini, di kalangan semua kawasan yang membangun, yang paling pesat pembangunannya di mana? Di kawasan Bukit Bintang. Menara warisan yang 100 tingkat pun, Dato' Seri Najib nak letak di mana? Dia nak letak di Bukit Bintang, kawasan Parlimen Bukit Bintang. Kawasan Parlimen Bukit Bintang itu milik siapa? Milik DAP. Sejak merdeka, kawasan Bukit Bintang tak pernah jatuh di tangan Barisan Nasional. Kalau betul Barisan Nasional kata sokong DAP, sokong PAS, tak ada pembangunan, sudah tentu Bukit Bintang ini akan ketinggalan. Tidak ada jalan, tidak ada bangunan-bangunan tinggi yang pesat dibangunkan. Tapi sebaliknya tidak berlaku. Yang berlaku ialah Bukit Bintang maju. Kita lihat di Pahang juga. Sejak 2008, kawasan parlimen yang jatuh di tangan Pakatan Rakyat, Kuantan, Indra Makota, di Sarawak, Kuching, di Sabah, Kota Kinabalu. Kita lihat semua kawasan-kawasan yang maju pembangunannya juga dipegang oleh pembangkang. Dan itu tidak benar.
Kalau kita sokong pembangkang, tidak ada pembangunan. Dan sebaliknya, kita juga lihat. Kini, kita tidak boleh sebut lagi pembangkang. Kita tidak boleh kata PAS, Keadilan dan DAP adalah pembangkang. Tidak benar. Di Kuala Lumpur, PAS, DAP, Keadilan adalah parti memerintah. Yang pembangkang UMNO, yang pembangkang Barisan Nasional. Dan kita telah menunjukkan dalam tempoh yang pendek 5 tahun ini, menunjukkan Pakatan Rakyat mampu bukan saja membawa pembangunan, tetapi mampu membela nasib rakyat. Mampu menunjukkan bahawa rakyat, kebajikan rakyat diutamakan, dipertengahkan. Kena bagaimana kita lakukan? Mudah saja. Kerana Menteri Besar di Selangor ini sungguh pun sayang isteri, tetapi tidak beli isteri cincin 24 juta ringgit Malaysia. Menteri Besar dan Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng pun sayang isteri, tapi isteri dia tidak dibeli handbag mahal-mahal ratusan ribu ringgit. Itu bezanya. Bukan kerana kita lebih pandai, bukan kerana kita lebih adalah genius. Tidak. Dengan satu syarat, kalau ketua kerajaan itu ikhlas dan tidak rasuah, baik pun di Kelantan, baik pun di Kedah atau Pulau Pinang dan Selangor, yang syaratnya adalah ketua negeri kita tidak rasuah, tidak menyeleweng, dan kita utamakan kebajikan rakyat. Negeri Selangor kalau dibanding dengan Pahang tidak jauh. Pahang sebenarnya jauh lebih kaya sumbernya, lebih besar saiz tanah dia, lebih banyak hasil-hasil bumi kalau dibanding dengan Selangor. Selangor negeri kecil. Kalau kita lihat sungai di Selangor pun, kalau orang Pahang bandingkan sungai Pahang dengan sungai di Selangor, orang Pahang kata itu macam longkang saja. Tapi kecil punya sungai, kita pun Menteri Besar Selangor mampu beri air percuma kepada orang Selangor. Pahang sibuk mau jual air Langat 2, nak bawa air dari Pahang kasih orang Selangor. Selangor dapat air percuma. Orang Pahang yang murah hati mau hantar air Pahang ke Selangor, tapi orang Pahang tak ada air percuma. Kita nak tanya, Menteri Besar Pahang, takkanlah you tak malu, tak sedar bahawa rakyat you sendiri menderita, rakyat sendiri tidak dibela nasib, tidak dibagi kebajikan. Sekarang sibuk mau Selangor beli air dari Pahang. Itu selain daripada mereka nak projek, mereka tidak fikir benda yang lain. Dan itulah kita lihat bagaimana sekarang orang Selangor yang telah membuat keputusan untuk sokong Pakatan Rakyat, dan manifesto Barisan Nasional di Selangor pun janji akan teruskan skim air percuma untuk anak-anak Selangor. Orang Pahang, last election kita tidak pilih Pakatan Rakyat. Kali ini Barisan Nasional dalam manifesto Pahang pun tak janjikan air percuma. Tapi Barisan Nasional di Selangor mau janjikan orang Selangor bahawa air percuma ini akan diteruskan. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah sebahagian daripada contoh yang saya bawa supaya rakyat kita sedar kenapa perubahan ini akhirnya
menguntungkan rakyat sendiri. Hanya melalui keberanian kita untuk melakukan perubahan, kita boleh selamatkan diri sendiri. Kita boleh memastikan anak cucu kita mempunyai masa depan yang lebih cerah. 只有通过改变，我们才可以确保我们的下一代有一个更美好的明天。我们不要让这些贪官污吏把我们人民的资源拿走，让我们的口中的口袋全部把他们交出去。所以我们做人民的一定要站起来，一定要维护我们下一代的福利，下一代的安全。Itu yang kita pastikan. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, kini yang kita perjuangkan bukan saja kita nak naikkan PAS, DAP dan keadilan. Bukan kerana kita mau banyakkan ahli-ahli parlimen dari Pakatan Rakyat. Kita harus fikir semula. Apa yang akan terjadi kepada negara kita kalau kita membenarkan UMNO Barisan Nasional berterusan? Kini yang kita hadapi bukan saja isu ekonomi, bukan saja kita menghadapi masalah politik, tetapi yang kita hadapi adalah isu akhlak, isu krisis yang dihadapi oleh rakyat Malaysia adalah krisis akhlak negara kita. Dalam masyarakat kita, sudah cukuplah kita berdepan dengan kumpulan penguasa yang tidak ada morality. Mereka sudah hilang apa maksudnya akal umbi kita, apa maksudnya tanggungjawab dan mandat yang diberi. Sebagai seorang pemimpin, mereka langsung tidak rasa pertanggungjawaban mereka. Bila pegang kuasa, mereka sanggup menggunakan kuasa ini untuk mengkayakan diri sendiri, untuk jaga anak bini saja, jaga kroni-kroni, sehingga kita lihat kita sudah hilang nilai-nilai keluarga, di mana isteri tidak tahu suami dia, isteri jadi menteri, tidak tahu suami dia pinjam duit dari kerajaan, suami dia pinjam 250 juta, dan isteri sebagai menteri tidak tahu suami sudah berlembu dalam kondominium. Ada menteri yang tidak tahu anak dia pakai kereta mewah dipinjam oleh Tauke Balak. Ada pula kita lihat bagaimana negara kita menghadapi masalah akhlak. Bila kita lihat orang politik, mereka tidak lagi lawan hujah, tidak berani lagi berbahas. Bila kita jabar, Pakatan Rakyat kemukakan manifesto, kita mau bahas dengan Barisan Nasional atas manifesto kita. Tapi tidak, manifesto pun copycat. Yang ada, kita lihat apa senjata Barisan Nasional. Mereka tayangkan video lucah dari Anwar Ibrahim, 15 tahun menderita dengan konspirasi UMNO. Dengan liwat pertama, liwat kedua, habis. Sungguh pun ayah kepada Saiful Buhari sudah mengaku ini adalah konspirasi terancang. Tapi tak habis-habis. Sekejap lelaki, sekejap perempuan, sekejap hitam putih, sekejap warna, video macam-macam. Tak cukup dengan Anwar Ibrahim, kemudian kena pula Nurul Izzah, kena pula Tan Sri Khalid, kena pula Mustafa Ali. Tak habis-habis. Tidak ada orang sesiapa yang terselamat, kerana UMNO memang sudah bankrupt dengan cara untuk berkempen. Dan kalau kita benarkan UMNO, menang sekali lagi. Kalau kita benarkan Barisan Nasional, menang sekali lagi. Bagaimana kita jawab kepada anak cucu kita? Kita jawab kerana UMNO banyak tayangkan video lucah, UMNO banyak mainkan isu skandal seks. Itulah sebab dia menang. Dan itulah sebab saya sebut kita kena selamatkan generasi yang akan datang.
kita harus bangkit untuk tolak budaya fitnah, tolak budaya pertamahan, dan kita selamatkan generasi yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah sebagai ibu bapa telah memikul satu tanggungjawab yang cukup berat. Kerana kalau kita tidak bertindak sekarang, negara kita akan hancur. Masa depan anak cucu kita tak terjamin. Baik pun masyarakat feodal, masyarakat kampung atau masyarakat bandar yang menguasai rejim hari ini, mereka tidak lagi tahu batasnya. Mereka sanggup lakukan apa saja untuk pegang kuasa. Mereka sanggup mainkan isu agama, mainkan isu perkauman untuk mengkukuhkan kedudukan. Mereka tak ada perkara lain selain daripada pergi merata tempat, cuba menakutkan orang Melayu. Kata kononnya DAP anti-Islam, DAP anti-Melayu. Dan saya nak tunjuk sesiapa yang berani kata DAP atau orang Tionghoa ini menghina orang Melayu, menentang Islam. Saya nak tanya, saya sendiri ambil kes. Saya berkali-kali dituduh. Kata saya menghina pasukan keselamatan. Saya tidak menghormati orang Melayu. Tapi jelas, ini adalah satu tuduhan yang tidak berasas. Kita lihat bagaimana negara ini ada pemimpin MCA. Nah, yang dia bertanding di sini orang MCA. Presiden MCA boleh keluarkan kenyataan yang mempelekehkan dan menghina hukum agama rasmi negara kita. Tidak ada tindakan. Dan bagi saya, sungguh pun saya anak orang Tionghoa. Tapi bila saya angkat sumpah sebagai ahli parlimen, saya sedari tanggungjawab saya untuk taat setia kepada perlembagaan Malaysia. Apa maksudnya? Maksudnya dalam perlembagaan Malaysia, Islam adalah agama rasmi negara ini. Dan ini mewajibkan semua ahli-ahli parlimen untuk mempertahankan maruah dan keutuhan Islam dalam kedudukannya sebagai agama rasmi negara. Dan ini pendirian Pakatan Rakyat. Dan jangan putar belikkan kenyataan kita. Kita juga lihat bagaimana ada ahli parlimen sekarang dicalonkan sekali lagi yang cuba menghasut ugut mau bakar kitab Injils. Ugut, tapi tak ada masalah. Boleh dicalonkan semula. Orang UMNO pun takut bagi laluan kepada Pasir Mas ditanding oleh Presiden Perkasa. Timbalan Presiden Perkasa keluarkan kenyataan menghina agama Hindu, tapi juga dicalonkan untuk bertanding di Shah Alam. Dan bila Tin Chua sebut UMNO berkonspirasi, mampus aku. Dibawa ke mahkamah, didakwa dalam mahkamah atas akta hasutan. Di mana saya berhasut? Saya tidak pernah keluar satu ayat pun yang menghina atau mempelekehkan peranan pasukan keselamatan. Sebaliknya, saya menyanjungi pasukan keselamatan yang mempertahankan kedaulatan negara. Dan kita menyokong mereka. Malangnya, yang tidak menghormati peranannya adalah UMNO Barisan Nasional. Dan saya juga cabar. Ada profesor yang pernah keluarkan kenyataan yang mengatakan negara ini tidak pernah dijajah. Kalau profesor itu berani sebut negara ini tidak pernah dijajah, apa maksudnya? Maksudnya di mana pergi para judi negara kita yang memperjuangkan kemerdekaan? Apakah mereka
mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara secara sia-sia saja. Itu adalah kenyataan yang menghina, yang menepikan, yang tidak mengutamakan pengorbanan oleh nenek moyang kita yang mempertahankan kemerdekaan. Dan profesor ini tidak diambil tindakan. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah sebab kita jangan dikelirukan. DAP sebagai parti kononnya anti-Islam, anti-Melayu, tapi bila Pesuruhjaya pendaftaran pertubuhan beritahu kepimpinan DAP pemilihan mereka tidak sah, oleh itu pemimpin DAP tidak berhak untuk tanda tangan watika dalam pertandingan pilihan raya umum yang ke-13. Ini bermaksud roket tak boleh terbang. Bukan tak ada minyak, kerana UMNO konspirasi jahat mau halang roket untuk naik. Tapi tak takut roket boleh masuk bulan. Dan mereka tidak sangka pemimpin DAP yang disifatkan anti-Islam, anti-Melayu, tidak segan silu, tidak ragu-ragu. Kepimpinan DAP Kapal Sing Lim Kit Siang Lim Guan Eng kata, kalau roket tak ada, kita pakai bulan. Ini tak disangka oleh MCA, tak disangka oleh UMNO. Kalau DAP anti-Islam, takkanlah DAP nak pakai bulan. Kalau DAP takut kepada Islam, takkanlah dia pakai bulan. Dan kalau orang Tionghoa sampai sekarang takut kepada Islam, takut kepada PAS, orang Tionghoa tidak akan undi kepada DAP kerana pakai bulan. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tegaskan, jangan kita diperdayakan lagi oleh tomahan-tomahan dan taktik-taktik kotor Barisan Nasional. Negara kita adalah sebuah negara yang kita boleh membanggakan kalau kita boleh nyahkan politik perkauman, kita boleh hentikan tomahan dan permainan keagamaan untuk dapatkan undi, iaitu taktik-taktik kotor UMNO, MCA, MIC. Kalau kita boleh hapuskan parti-parti yang memainkan politik perkauman ini, negara kita sudah tentu akan maju dan makmur. Dan ini sedikit sebanyak pesanan saya, dan kita harap dalam pilihan raya ini kita pilih secara tenang, kita fikir secara rasional, selamatkan anak cucu kita, pastikan generasi yang akan datang selamat di tangan kita sendiri. Rakyat yang merupakan pengukir sejarah. Saya ingin lihat pilihan raya yang ke-13 bukan saja satu pilihan raya yang kita akan pastikan UMNO Barisan Nasional jatuh, tetapi yang lebih penting, inilah masanya rakyat akan merakamkan dalam sejarah Malaysia bahawa rakyat Malaysia yang bijaksana menggunakan pilihan raya yang ke-13 jatuhkan Barisan Nasional sebagai satu ingatan kepada semua parti-parti, termasuk parti yang akan datang, bahawa jangan sekali-sekali mengkhianati amanah rakyat. Dan kalau sesiapa, baik pun pemimpin yang tak agung, baik pun parti yang banyak berjasa, kalau sekali mengkhianati amanah rakyat, rakyat akan bangkit untuk jatuhkan mereka. Jatuhkan mereka untuk dibangunkan semula dengan kekuatan rakyat. Dengan itu, saya sekali lagi ucapkan ribuan terima kasih. Dan saya harap yang bangsa Tionghoa dan bangsa India bersama-sama, kita jangan takut, kerana ini negara milik kita semua. 这个国家属于我们大家的，让我们一起来努力的改变
打造一个更美好的未来。谢谢你们，晚安。Nandri, Wanakkam, Selamat malam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.